Masa untuk bergerak ke hadapan demi kesepakatan PH Sabah. Iwan Benedict. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua. Pakatan Harapan Sabah sekali lagi menjadi tumpuan dengan isu kepimpinan yang berlegar di sekitar jawatan pengerusi PH Sabah. Datuk Iwan Benedict yang juga Presiden APKO dan pengerusi PH Sabah yang baru tampil dengan seruan tegas agar semua parti komponen dalam gabungan ini mengetepikan perbezaan dan bergerak ke hadapan demi kesepakatan dan kestabilan politik Sabah. Dalam satu majlis yang penuh simbolik, yaitu Majlis Rumah Terbuka Christmas di Buhavan Square, Donggongon, Iwan menyampaikan mesej penting kepada rakan-rakan politiknya di dalam PH Sabah. Beliau menegaskan bahwa sudah tiba masanya untuk semua pihak memberi tumpuan kepada amanah yang diberikan oleh kepimpinan pusat kepada beliau dengan menilai prestasinya selepas 2 tahun memegang jawatan itu. Iwan menyeru agar segala polemik dan pertikaian berhubungan dengan pelantikan ini dihentikan dan semua pihak memberi fokus kepada usaha memenangi hati rakyat Sabah menjelang pilihan raya negeri yang dijangka akan berlangsung tidak lama lagi. Namun, di sebalik kenyataan yang kelihatan diplomatik ini, wujud riak-riak ketidaksefahaman yang jelas dalam kalangan komponen PH Sabah. Sebelum ini, seorang pemimpin kanan PKR Sabah yang enggan namanya disiarkan menegaskan bahwa jawatan pengerusi PH Sabah secara tradisinya adalah milik PKR. Beliau merujuk kepada formula asal yang dipersetujui semasa pertumbuhan PH Sabah pada tahun 2017, di mana PKR diberikan mandat untuk menerajui gabungan ini di peringkat negeri. Menurut beliau, formula ini bukan saja mencerminkan kesepakatan awal tetapi juga satu bentuk kompromi antara partai komponen untuk memastikan kestabilan dalam gabungan tersebut. Oleh itu, pelantikan Iwan sebagai pengerusi PH Sabah baru-baru ini dianggap bertentangan dengan semangat persefahaman tersebut. Situasi ini menimbulkan persoalan yang lebih besar. Sejauh manakah kesepakatan dalam PH Sabah dapat bertahan dalam menghadapi PRN yang akan datang? Sejarah telah membuktikan bahwa gabungan politik di Sabah seringkali berdepan dengan masalah dalaman yang berpunca daripada perebutan kuasa dan perbezaan ideologi antara parti komponen. Walaupun di atas kertas mereka kelihatan bersatu, di belakang tabir percanggahan pendapat dan ketidaksefahaman seringkali menjadi penghalang kepada usaha mencapai matlamat bersama. Ini bukan kali pertama isu kepimpinan menjadi duri dalam daging bagi PH Sabah. Sebelum ini, beberapa pemimpin DAP Sabah juga pernah bersuara mengenai pembahagian kursi dan kedudukan dalam kerajaan negeri yang diketuai oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS. Dalam konteks politik Sabah yang unik dan kompleks, persoalan mengenai siapa yang sepatutnya mengetuai PH Sabah bukanlah isu yang kecil. Sabah bukan sahaja negeri yang kaya dengan sumber alam, tetapi juga negeri yang mempunyai lanskap politik yang sangat dinamik dan penuh dengan cabaran. Setiap keputusan politik yang dibuat oleh PH Sabah bukan sahaja memberi kesan kepada gabungan itu sendiri, tetapi juga kepada lanskap politik nasional. Dengan pilihan raya negeri semakin hampir, kestabilan dan kesepakatan dalam PH Sabah akan menjadi penentu kepada sejauh mana mereka mampu memberi saingan kepada gabungan politik lain seperti GRS dan Perikatan Nasional. Sementara itu, dalam kalangan penyokong akar umbi PH Sabah, isu ini turut menjadi perbincangan yang sangat hangat. Ada yang menyokong kepimpinan Iwan dengan alasan bahwa sudah tiba masanya APKO diberikan peluang untuk menerajui gabungan itu, terutamanya selepas peranan aktif mereka dalam memastikan kemenangan PH di beberapa kursi penting pada pilihan raya umum yang lalu.
Namun, ada juga penyokong yang berpihak kepada PKR dengan hujah bahwa tradisi yang telah dipersetujui sejak awal perlu dihormati untuk memastikan kestabilan dalam gabungan tersebut. Perpecahan pandangan ini jika tidak ditangani dengan bijaksana berpotensi untuk melemahkan jentera PH Sabah menjelang PRN. Persoalannya sekarang, mampukah PH Sabah benar-benar mengetepikan perbezaan ini dan bergerak sebagai satu pasukan yang bersatu hati? Atau adakah isu ini akan terus menjadi bom jangka yang akan meledak pada saat-saat genting menjelang PRN? Lebih penting lagi, sejauh manakah kepimpinan pusat PH termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan campur tangan untuk menyelesaikan kemelut ini? Sejarah politik Sabah telah membuktikan bahwa percaturan politik di negeri ini seringkali tidak mengikut skrip yang dijangka. Rakyat Sabah pula sudah muak dengan drama politik yang berulang kali menggagalkan usaha untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan yang mampan kepada negeri ini. Di sebalik retorik kesepakatan dan perpaduan yang sering dilaungkan oleh pemimpin PH Sabah, realitinya ialah isu kepimpinan dan perebutan kuasa masih menjadi faktor utama yang menghalang gabungan ini daripada bergerak ke hadapan dengan lebih efektif. Dalam dunia politik yang serba pantas ini, setiap detik yang terbuang kerana pertikaian dalaman adalah satu kerugian yang sangat besar. Pada masa yang sama, pihak lawan seperti GRS dan Perikatan Nasional pasti akan mengambil kesempatan daripada kelemahan ini untuk mengukuhkan kedudukan mereka di Sabah. Mungkin sudah tiba masanya untuk PH Sabah melihat kembali asas penumbuhan mereka dan bertanya kepada diri sendiri. Adakah matlamat utama mereka adalah untuk merebut kuasa atau benar-benar berkhidmat kepada rakyat Sabah? Kerana pada akhirnya rakyat yang akan menjadi hakim sebenar dalam peti undi. Mereka akan menilai bukan sahaja janji-janji yang ditaburkan, tetapi juga sejauh mana pemimpin politik mampu mengetepikan ego dan kepentingan pribadi demi kesejahteraan rakyat. Para pendengar-pendengar kami yang setia, tolong kami untuk jawab persoalan-persoalan ini. Yang pertama, adakah PKR akan menerima kepimpinan Iwan Benedik dengan hati yang terbuka? Kedua, mampukah PH Sabah menutup jurang perpecahan ini sebelum PRN yang akan datang? Dan yang terakhir, adakah Sabah akan terus menjadi medan ujian kesepakatan politik di peringkat nasional? Politik Sabah semakin panas. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti perkembangan seterusnya di Currents VMY. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currents VMY. Sekian, terima kasih.